Hello guys, ini dia semangat reformasi. Ya, walaupun pihak pembangkang ataupun pihak geng keranggah perosak negara ini mengatakan reformasi hari ini sudah jadi reformati, ya itu cuma andaian mereka sahabat-sahabat semua demi untuk mewujudkan kononnya reformasi sudah tidak berfungsi dan sebagainya. Hari ini ya pemimpin ataupun semangat perjuangan reformasi ya menyuarakan ya suara reformasi mereka yang sudah berlangsung selama 25 tahun ini. Jadi apa yang kita lihat sahabat semua, walaupun ada di kalangan pejuang-pejuang reformasi ini sudah meninggalkan perjuangan ini dan menjadi pengkhianat, jadi apa yang rakyat mahukan adalah teruskan perjuangan untuk memertabatkan, untuk memajukan negara kita dan membebaskan negara kita daripada salah guna kuasa, rasuah, penyakawan dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita dengar bersama sebenarnya geng-geng pejuang-pejuang reformasi ini ya yang seperti mana yang ada Anda nampak di hadapan saya gambar ini, supaya ya kita boleh mendengar sendiri bahwa tuduhan fitnah kononnya reformasi itu sudah jadi reformati. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita bersama-sama sendiri untuk mendengar apa kata pejuang-pejuang ini. Okey, saya mulakan dengan saya nak bagi amaran dekat MC ni ya. Ustaz Hakim ni. Jangan duk bagi warna hijau kat saya. Saya tak suka. Warna lain boleh. Aku ni tak apa, hijau saya tak terima. Kalau tu jangan bagilah warna apa pun, asal jangan hijau. Okey, jadi itu ada nostalgia dekat situ. Okey, pertama sekali saya tak naklah ada terlalu banyak teori kan. Kebanyakan kita ni hidup dalam teori. Saya nak senang je. Kejayaan reformasi ni adalah kerana kita semua kekal di sini. Itu satu kejayaan penting. Betul? Menunjukkan, tengok orang-orang yang kekal ni. Nora ni kan. Harus hingut-hingut, tukang hingut-hingut lori di BKL dia, tapi tetap kekal. Yang paling penting kekal. Jangan saya jangan mengatakan kepada Luqman, tapi maksudnya kita kekal. Dia kena pecat lain. Dia pecat. Jadi kekal, untuk kita sama-sama kekal itu bagi saya satu kejayaan untuk 25 tahun. Tak kisahlah dia di level mana seperti yang disebut oleh Asmi, tapi kekal. Dan juga ada yang telah pergi meninggalkan kita. Ya. Menemui ajal dan menemui Sang Pencipta, dan mereka mati dalam perjuangan. Itu juga satu kejayaan. Ada sekumpulan lagi yang meninggalkan kita dan menjadi katak. Itu ada juga. Dan yang meninggal kita jadi katak, ada yang meninggal kita jadi hantu. Hantu ni macam-macam jenis hantu. Saya sebut satu contoh je lah. Mak lampir. Itu saja jenis hantu juga kan. Itu jenis hantu. Jadi kita pun nak buat macam mana, nak pergi silakan. Ada yang jadi penghuni hotel. Itu di Sheraton, dia duduk di Sandakan, dia duduk itu hotel-hotel. Jadi pun ada juga yang meninggalkan kita. Tetapi tak apalah, kita berbangga kita kekal di sini. Kita kekal. Saya sebenarnya bukanlah orang forum. Saya tak begitu saya tresal dengan forum. Saya minta maaf, saya cakap terang, kerana di sini tak ada pemikiran orang kampung. Di kedai kopi dia cakap lebih logik daripada di forum dan yang saya hadiri. Saya pernah ni kata-kata seorang pakcik di kedai kopi ni cukup berkesan pada saya. Kita duk cerita macam ni, dia kata ni, dia cakap saya, mau nak bincang tadi lah. Jadi reformasi kenapa lambat, kenapa tak tangkap ni, kenapa tak buat ni. Dia datang pada saya, dia kata, "Adik, mana ada negara tuntut kemerdekaan 2 kali? You nak tuntut reformasi apa lagi? Reformasi dulu, sekarang dah berjaya. Sekarang ni isi reformasi." Dia kata ini isi reformasi. Jadi sekarang kita hidup dalam reformasi mesti diteruskan. Tuntutan ini, tuntutan betul. Tetapi adakah kita mengisi reformasi ini? Apa yang kita buat sekarang ini? Jadi saya lebih suka menjuruskan pemikiran kita kepada bagaimana untuk kita lakukan sama-sama untuk mengisi reformasi. Jadi kita sekarang ni jadi gulungan menyalahkan, pantang kawan. Kalau kawan kita jadi menteri, wah terus teks tu, kenapa dia tak buat macam ni, kenapa dia tak buat macam ni. Kalau saya kata kenapa nak teks dia, kenapa kita yang tak buat.
Ya, jadi ini yang saya rasa kita harus bagi saya ya kita kena betul-betul mengisi reformasi, dan inilah tanggungjawab kita. Jadi kita jangan pemikiran saya cukup jelas. Otak saya ni dibina seperti jalan kereta api. Dia straight ya, dia tak belok-belok. Iaitu saya nak kekalkan kerajaan perpaduan. Itu matlamat besar saya. Itu aja, saya tak ada lain. Dan yang kedua, Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri. That's all pada saya. Cara nak pergi, cara macam mana kita nak kekalkan. Dia macam kita pakai Waze lah kan. Waze contohnya, kita daripada sini, kita nak pergi ke zoo, nak tengok kerengga di zoo contohnya lah. Contoh saja, peternakan kerengga banyak sekali kan, contohnya. Kita nak pergi situ, Waze bagi jalan lain. Tak apa, asal kita sampai di situ. Jadi walaupun kita berhadapan dengan ceruk belok ke sana ke sini, asal kita sampai di sana. Jadi kekurangan orang yang nak meringankan beban pimpinan ini tak ada. Semua nak menyalahkan. Jadi saya rasa it's a time untuk kita kata okay, look, kita jangan terperangkap dengan pembangkang. Pembangkang akan kata ya, reformasi dia kan kata silakan, dia kata orang kita kena faham orang yang salah ni rintihan dia tu, orang yang kalah ni kan rintihan dia tu pedih, you kena faham. Siapa-siapa pun kalau kalah dia merintih, dia marah, dia tu kita tak dapat gambarkan, tapi kita maafkan dia orang lah, itu kita lupakan. Tetapi saya rasa kita kena cari jalan dengan kapasiti kita. Contohnya saya takkan nak melukis kartun menghantam kerajaan terus-terusan sekarang. Orang kata you nak apa lagi? Betul tak? Pemikiran simple kata you nak apa lagi? Sekarang dulu you kata okey, kita nak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri supaya dia dapat ni. Sekarang dia sudah jadi. Dan semalam saya jumpa seorang di sebuah program PKR, datang komplain. Ini apa ini kita tak ada, kata macam inilah. Sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan orang panggil house cleaning. Rumah yang dia masuk tu, kan contohnya kita masuk rumah sewa, masuk rumah tu sofa berhabuk, sana cermin pecah, sampah belum, macam-macam hal. Jadi bagilah dia peluang untuk house cleaning dulu. Kalau dia tak buat house cleaning ini, dan siapa yang buat masalah ni semua? Yang duk bising ni lah sekarang. Hutang 1.5 trilion. You nak cari duit mana? Sebab tu kita tengok Datuk Seri Ibrahim terpaksa pergi sekarang ni untuk mendapat pelaburan secepat mungkin. 3-4 tempat pergi. Dalam minggu ni saja kita tengok dia ke Jakarta, daripada Jakarta terus ke Singapura ke China. Terus pergi ke China tu direct syarikat tu terus. Tak ada lagi pedok salam-salam MOU, tak main dah. Sebab kita tak ada duit. Tu tak kira hutang YNDB lagi. Ya. Saya bukan nak membela, tapi saya kata saya memberi tahun ini adalah tahun house cleaning. Bersihkan rumah dulu. Tahun depan baru kita judge Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada dia boleh melakukan reformasi atau tidak. Kalau kita datang tu terus kita menuntut itu, menuntut ini. Kalau rumah dia bagus, kalau sistem-sistem yang disediakan oleh kerajaan-kerajaan dulu itu sudah tersedia. Contoh ya ni Yusmadi sebelum dia cakap ni, saya cakap siapa bagi dia tak ada point. Contohnya kalau kerajaan Amerika, dia ni pro Amerika. Kerajaan Amerika tu walaupun mana-mana presiden bertukar, sistem dia kekal. Dia tak ada lagi kata nak tukar, nak terfikir. Sistem dia on track. Jadi kalau macam tu kita kata baguslah. Terus ada 100 hari. Sebab tu di Amerika ada 100 hari. 1 hari kita catat record. Ini 100 hari ada 7 bilion kaya dalam 1 hari itu. Macam mana kita nak sempat nak buat apa-apa? Jadi saya rasa saya mau mengambil pemikiran yang jelas saja. Pemikiran yang jelas bahawa saya lebih suka untuk sekarang ini berbuat apa-apa yang saya dapat bantu. Bukan bermakna saya mengampu. Mengampu ni berbeza dengan menyokong. Jangan lupa ya, orang mesti kata kita mengampu. No. Menyokong dengan mengampu tu berbeza. Orang yang menyokong ni orang malang.
mengampuni untung. Mana dia dapat apa-apa? Ni kami dua atas ni, Luqman ada aku dapat apa? Kami dah dapat apa ni? Kami diri lagi lah, ahli DAP. Kan, ahli DAP. Jadi takkan dapat apa-apa. Takkan dapat datuk dia sebab dia DAP. Orang takkan dapat apa-apa. Jadi walau macam mana pun kita kekal itu, bahawa kita akan membantu, kita akan menyokong, dan apabila saya akan rasa bagi saya bagi setahun kerana masalah di Malaysia ni terlalu banyak. Tahun depan kita start, dan mulai sekarang saya kata saya akan cari apa saja peluang untuk membantu kerajaan sekarang. Saya akan membuat kartun untuk remaja. Saya dah mula dah sekarang ni, cuma belum di-announce sekali lagi. Untuk remaja-remaja ni supaya memahami apa yang dimaksudkan dengan dasar-dasar kerajaan. Ini kita harus buat, dan ini kosong ni, vacuum. Yang ada pemerintah mengkritik. Pengkritik ni bukan membangkang saja, orang kita pun kritik. Jadi vacuum ni kosong. Jadi saya nak mula dengan, biarlah saya mengisi itu, biarlah orang kata, oh you tak teruskan reformasi. Sudahlah, saya takkan nak pergi demo lagi, biar kerengga cukup lah benda-benda tu kan. Takkan kita nak pergi demo lagi, takkan kita nak ni, itu urusan kerengga, bukan urusan kita lagi. Jadi kita sekarang mengisi. Macam saya cakap tadi, Pakcik tu cakap, saya nak, apa yang Pakcik tu cakap sangat benar, bahawa mana ada negara tuntut reformasi 2 kali, tuntut merdeka 2 kali. Tak ada negara untuk merdeka 2 kali. Merdeka dia hanya sekali dia tuntut, lepas tu dia isi. Kan? Begitulah saya berharapkan. Tentu orang rasa dulu mengkritik dia lah. Tapi betul lah, sekarang kita kena positif lah kan. Dalam keadaan sesuatu masa kita kena positif. Jadi kalau dulu saya satu salah, satu benar. Dia takkan ada dua-dua benar dalam hidup saya ni. Saya mesti ada orang ni salah, mesti ada orang ni benar. Dulu saya kata BN salah, tolak Luqman benar. Kecuali Luqman, BN salah. Sekarang ni kan. Lepas tu sekarang kita kata okey, BN pun benar lah sekarang ni kan. BN sekarang dia dah bantu kita. Jangan lupa ni. Jangan sekali-kali anda lupa ni. Saya nak cakap ni depan Luqman. Supaya saya cakap ni bukan ni. Ini jujur. Serius jujur. Kalaulah Zahid Hamidi bersama UMNO, bersama Barisan Nasional tak tolong pada malam itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri. Setuju tak? Betul tak? Setuju tak? Kalau tak beri saya memang tak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi kita harus, walau macam mana pun, walaupun kita ada canggahan, tidak suka dulu ni macam-macam dari segi politik, mereka tetap berjasa pada saya, dan tidak ada salahnya kita mengambil mereka sebagai teman, berbanding kalau tak ambil mereka tu hijau tu lah, tinggal sebagai teman kan. Jadi kita tak mau teman yang hijau. Saya tak mau. Okey, itu je. Hampir dapatkan rumah dari amat benar apa yang disebut oleh Unipol dalam kita berubah hati kita sudah jadi bukan untuk saya lagi kita ada kerja kosong yang banyak, dan kerja kosong yang banyak tadi juga telah diberitahu oleh Datuk Roman. Kerja yang paling banyak ialah yang kita ada sekarang adalah menangkap Mahathir. Kosong. Okey, sampailah masa untuk kita menjemput lelaki itu. Lelaki mana? Lelaki di balik pulau. Silakan. Terima kasih Ustaz Hakim. Tapi hakim-hakim ni pun kita reformasi, siapa hakim negara? Rakyat hakim negara, betul? Itu kita ingat, itu bagi kita satu ungkapan yang besar. Terima kasih Ustaz Hakim. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih, dan saya ucapkan tahniah kepada penganjur. Walaupun sesederhana ini, ia dapat diraikan, dan momen yang sangat penting 25 tahun reformasi. Tahniah semua. Pertama sekali saya nak sanggah Hari Jamaluddin. Sebab dia kata reformasi mati. Kenapa dia kata reformasi mati? Sebab dia faham reformasi itu macam lain. Saya ingat lagi dulu kita masa tu Luqman, kita ke bawah PWTC. Saya ingat Hari Jamaluddin tak berani turun pun. Saya ingat masa tu arwah adalah Menan Umar ada lagi. Saya ingat masa tu kita cabar nak berbahas dengan dia, tak berani dia. Saya ingat lagi dia lupa kot. Kenapa saya kata reformasi tak mati? Tadi Luqman bawa satu sisi pandang mengenai tujuan sebenar reformasi kita tu.
nak melawan kezaliman Mahathir tu. Hari ini kita belum selesai. Adakah kita melawan? Berterusan melawan. Sebab itu saya selut kepada Datuk Seri Ibrahim. Beliau tak putus-putus meneruskan agenda tersebut walaupun beliau menjadi Perdana Menteri. Ingat, beliau sentiasa membokarkan yang Lokman cerita tadi tu. Siapa yang merompak berbilion-bilion tu. Benda tu berteruskan. Kalau ikut mudah buat apa dia nak apa? Nak bertempur begitu. Sehingga dicabar, mana bukti? Kita tunggu, kita lihat. Perlawanan itu akan bermula nanti. Okay. Tapi tadi saya nak sebut sikit satu sisi pandang yang saya rasa kawan-kawan mungkin tak sempat sebut tadi. Sebenarnya perjuangan reformasi ni pada pandangan saya juga disumbangkan oleh ramai kawan-kawan daripada NGO. Dalam konteks saya ialah terutama rakan-rakan daripada Majlis Peguam. Bayangkan ketika itu saya baru habis belajar, baru chambering lagi, belum jadi lawyer pun orang. Tapi ketika itu saya tengok pihak Bar Council tak putus-putus menyediakan khidmat Biro Bantuan Guaman. Ketika itu kami dipanggil macam urgent arrest group ni, kalau kawan-kawan nak tahu, hari itu yang kena tangkap ke Pulapul dengan bak wire ramai. Bukan program-program hari ni kita kata tekat pergi dekat mahkamah, ini kes tak, kena bersama-sama. Dan ketika di Kemunting, ketika Lokman dan kawan-kawan ditahan, saya ingat lagi ramai ditahan di Kemunting. Esok tu saya ingat dekat 21 orang lebih dibawa ke mahkamah di Kemunting. So bagi saya, kalau sumbangan program-program yang ketika itu, ramai yang saya tahu bukan ada nama pun. Kami semua tu budak-budak lah, baru habis chambering, tak ada pengalaman pun. Tapi yang ada satu komitmen dan keberanian. Dan kita juga kena ucapkan ribuan terima kasih. Bayangkan ketika itu pimpinan program-program ketika itu, saya ingat lagi, kita boleh sebut nama Haji Sulaiman, Christopher Fernando, Zainal Zakaria, siapa lagi? Raja Aziz Adrus. Kena sebut juga kan. Param Datuk Param Kumarasamy. Kenapa saya sebut benda ni? Peranan mereka itu, bayangkan kalau mereka tak berterusan di dalam mahkamah, berlawan sehebat kita lawan di mahkamah. Saya rasa tak ramai kawan-kawan saya hari ni dapat jadi YB ni. Sebab kalau gagal kalah habar ni tak boleh tanding. Pro bono ke Ustaz? Bukan pro bono dah, pro bodoh ni. pro bono. Itu satu sisi. Satu lagi yang juga saya rasa perlu juga kita beri ucap tahniah sempena perayaan 25 tahun ni. Saya nak gerakkan melawan ISA ni. Kebanyakan mereka ni di kalangan isteri-isteri tahanan. Bayang Lokman, saya nak bagi cerita sikit lah. Satu hari tu saya peguam Nizam. Tiba-tiba on the way kena pergi ke Kemunting. Adalah sikit masalah Lokman, tak boleh cerita kat sini lah. Tiba-tiba on the way dah nak sampai ni daripada Kuala Lumpur, nak sampai Kemunting bukan jauh. Tiba-tiba dapat maklumat, Lokman kata tak payah, kena patah balik. Ini tadi cakap dia kata tak ada arahan. Bayangkan maklumat yang datang tu mungkin pada orang lain, mungkin pada SB, kita tak tahu. Jadi yang saya nak beritahu juga ialah ketika itu ada sekelompok anak-anak muda. Tadi ada salah seorang ni cakap saya sebut anak muda. Ketika berdemo-demo tu, ada satu anak muda ni, Wabi Lee Kailun, dema. Lepas tu ada anak-anak daripada Institut Kajian Dasar, daripada Unit Pendidikan Politik, UPP. Lepas itu ada Karisma daripada Ikram. Lepas itu ada lagi, saya ingat juga gerakan daripada mahasiswa, satu-satu pelajar, UBU. Jadi ketika itu semua Nora, saya melihat masing-masing ada kumpulan masing-masing. Tapi akhir sekali kita berjumpa di jalan raya. Dan benda ni yang saya bangga juga, ramai mereka sekarang ni dah jadi pemimpin dengan nama tersendiri. Saya beri contoh. Ketika mana suara keadilan kami buat, kebanyakan kami ni bukan wartawan pun, bukan penulis pun. Tapi hari ni saya boleh sebut, ramai dah jadi tokoh-tokoh di ruang masing-masing. So, reformasi bagi saya berjaya membentuk tokoh-tokoh dalam bidang masing-masing. Menteri pun ada. Kan? Nik Nazmi penulis. Nik Nazmi suara Anu. Kak Yus. Saudara Nik Nazmi ni, saya berkata ada anak bodek apa lah, tak dari menteri kan, dia dengar kan. Saya ingat lagi dia ni sebelum habis sekolah menengah lagi, dia datang dengan kami di masa tu di Bangsa semua, dia dah menulis suara Anu. Dah start mula berkritik dah. So bagi saya hari ni, kalau
tak ada mana-mana anak-anak daripada sekolah menengah yang berlawan berjuang. Saya rasa kita kena cek balik. Sebab ketika itu Nik Nazmi dan kawan-kawan dah mula dah. Satu lagi yang ingin saya kaitkan juga, ini sangat penting. Rakan-rakan media sangat bantu. Tadi saya baca buku terbitan Malaysia Kini. Bayangkan kalau kawan-kawan Stephen Gunn, Pramesh dan lain-lain itu tak berjuang sehingga habis-habisan, mereka dilanyak teruk. Bagi tepukan gemuruh sikit pada rakan media kita. Wakil Malaysia Kini mana tadi? Ha? Alia mana? Tu Alia. Dia masa tu dekat lain lagi kot. Dia ends ke apa tak saya ingat. Saya ingat lagi. Tapi hari ini saya nak sebut saya kena kritikal. Kadang kita kena kritikal. Media penting membantu kita pada hari ini. Wajarkah kita mewujudkan satu suasana yang agak represif? Kalau represif lah, suasana yang tidak selesa untuk media-media menjalankan tugas dengan kebebasan yang sewajarnya, kerana kita adalah perjuang kepada kebebasan media. Sebab tu hari ini saya secara terbuka juga, dalam saya bangga dengan kerja reformasi, saya juga ingin mengkritik. Kita juga perlu melihat bahawa peranan media ini bukannya untuk penguasa saja. Media juga bertujuan untuk terutamanya suara-suara yang diremehkan. Jadi hari ini saya rasa perkara itu perlu dilihat dengan lebih kritikal. Bagi saya media ialah pilar keempat, pilar ketiga ni Wan Midi. Kelima, keenam saya tak tahu. So dalam gerakan demokrasi media sangat penting. So bagi saya perkara itu kita perlu pastikan ianya ada. Akhir sekali dalam sesi yang pertama ini saya nak beritahu bahawa mungkin kawan-kawan tak tahu ketika mana Datuk Seri Ibrahim dilepaskan ketika permulaan itu, kebetulan saya bersama beliau di luar negeri. Agenda demokrasi ni saya cakap, kalaulah dia bukannya satu agenda yang special, istimewa, saya tak percaya Anwar Ibrahim yang dituduh dengan macam-macam pertuduhan akan dapat pentas. Jadi agenda reformasi yang dibawa ni mendapat pengiktirafan dunia. Dan kebanyakan tempat yang kami pergi, semua dia dapat ucap utama. Bukan jadi kita panggil peserta ataupun pengucap-ucap picisan. Tak. Sebab tu hari ni saya tak terkejut kenapa hari ni kita bercakap di sini. Beliau mendapat sambutan yang sangat baik di New York ketika hari ini. Jadi kawan-kawan kena bangga bahawa agenda reformasi kita selama 25 tahun itu mendapat sambutan. Bukan saja di dalam, malah di luar negeri. Jadi bagi saya kalaulah reformasi ini adalah satu program biasa, habis program matilah dia. Tapi kalau reformasi ini hanyalah satu event, habis event matilah program tersebut. Tetapi reformasi hidup kerana ialah satu gerakan. Gerakan takkan boleh mati. Sebab itu saya percaya 25 tahun hari ini reformasi akan hidup lagi kerana dia merupakan satu gerakan rakyat. Cuma bentuk hari itu kita boleh bincang ini, orang kata apa idea besar reformasi. Saya mengandaikan pada pandangan saya reformasi telah membentuk satu generasi yang berbeza dengan orang. Kenapa saya kata macam itu? Kita ialah satu generasi yang mana bila kita nampak ketidakadilannya kita jadi resah. Kita tak boleh duduk diam. Kerana kita dididik bahawa ketika itu antara ketika itu ramailah, saya pun sendiri sebenarnya daripada firma agama besar. Tetapi terpanggil untuk bersama-sama dengan kawan-kawan. Sehinggalah hari ini terima kasih kawan-kawan bagi peluang untuk saya belajar apa itu hak asasi manusia. Bayangkan kalaulah gerakan reformasi kita ini hanyalah kita kata apa, orang kena ada idea besar. Bagi saya tak. Bagi saya idea besar reformasi ini dia telah mewujudkan satu gerakan rakyat yang mengalir, yang berkembang secara spontan. Macam ini dia tak formal tau. So bagi saya kita perlu pada satu ketika mampu beritahu dunia apa sebenarnya idea besar reformasi ini. Bentuk dia apa? Saya tak mau kata saya boleh ungkap benda tu, saya bukannya intelektual. Tapi bagi saya kita mesti mampu juga Zuna beritahu dunia reformasi kita ini apa dia. Reformasi Indonesia tadi ada kawan kata gerakan suara rakyat di Filipina, gerakan suara rakyat di Indonesia. Apa idea besar gerakan reformasi kita. So saya untuk peringkat awal ini saya nak katakan bahawa reformasi telah berjaya membentuk satu generasi baru Malaysia yang mana dia punya domain dia bila tengok ketidakadilannya dia akan merasa resah. Apabila dia beri pilihan antara nak berjawatan besar
dengan bermewah-mewah, tak, dia akan pilih berjuang juga. Sebab itu saya nampak hari ini Pak Zuzuna tadi tak dapat apa-apa, berjuang juga. So jadi bagi saya itu reformasi. Tapi kalau reformasi dicuba katalah hari ini tak dapat jawatan, tiba-tiba merajuk, kan? Ramai itu. Ramai ya. Tiba-tiba tak dapat imbuhan, tinggal perjuangan. Saya kata itu bukan reformasi. Yang saya tengok hari ini, yang datang hari ini, kebanyakannya semua bukan jawatan-jawatan YB ni. Tanya, inilah reformis yang saya rasa, yang saya lihat pada malam berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ucapan terima kasih. Terbaik itu dia sahabat-sahabat semua, kata-kata daripada pejuang-pejuang reformasi yang sejak 25 tahun masih bersama, ya, kerana perjuangan reformasi ini bukan hanya untuk dilaungkan tapi dijadikan dalam kehidupan, disertakan dengan tindakan kenyataan, bukannya hanya sekadar untuk laungan semata-mata. Jadi kita mengharapkan ya semangat reformasi ini, ya seperti mana yang dikatakan oleh salah seorang mereka, katakan sekarang ini reformasi ya sudah berada dalam kerajaan. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah apakah benda yang patut diisi dalam reformasi itu. Jadi kita mengharapkan seperti mana yang dilakukan satu perkara reformasi yang sedang dilaksanakan adalah untuk membezakan, ya, memisahkan kuasa eksekutif antara pendakwa rakyat dengan peguam negara. Walaupun lambat sebenarnya, ya, kerana kita tahu setiap perkara itu harus ada prosesnya. Ya, dia tidak boleh dilakukan hari ini, esok boleh dilaksanakan, sahabat-sahabat semua. Dia perlu ada kajian, ya, menyelesaikan segala isu-isu yang berkait. Jadi kita mengharapkan perjuangan ini akan terus berjalan dan ia akan membawa kebaikan untuk negara, khususnya juga untuk rakyat Malaysia. Terima kasih. Reformasi, tarik balik, duduk, tarik balik. Alright. So, sampai sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.